Selamat ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan kerana kita masih lagi sebenarnya sedang menghadapi ancaman pandemik COVID-19, Ruang Bicara hari ini juga masih lagi bersiaran secara StreamYard dan tentunya lah mungkin kalau ada sedikit kesulitan di sana sini kami akan cuba mengatasinya untuk menjamin bahawa program ini akan berjalan lancar seperti apa yang dirancangkan. Baiklah, hari ini juga merupakan hari yang cukup penting sebenarnya dan tentunya ramai sudah pun mengetahui hari ini jugalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun melancarkan apa yang disebut sebagai Semarak Niaga Keluarga Malaysia. Dan inilah topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara, iaitu peluang rehabilitasi dan pemulihan ekonomi melalui Semarak Niaga Keluarga Malaysia. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat yang lebih jelas berkaitan dengan isu ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu yang juga akan kita hubungi melalui kemudahan StreamYard, iaitu yang pertama Puan Juanita Rusmini Abdul Jalil yang merupakan Ketua Pegawai Operasi di Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad ataupun SJPB. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Syarikawi, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ini kali pertama ke Puan bersama kami di Ruang Bicara? Ya, tentu sekali. Kali pertama buat saya. Dan Puan juga terpaksa bersiaran daripada rumah seperti juga saya lah sebenarnya. Jadi ini langkah keselamatan yang kita ambil untuk menjamin bahawa kita sekurang-kurangnya menghormati SOP yang ditetapkan disebabkan oleh pandemik COVID-19. Dan hari ini juga merupakan satu hari yang saya kira cukup menggembirakan, terutamanya kepada para peniaga, para usahawan yang mungkin terjejas akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Dan kita juga tentunya merasa gembira di atas pengumuman yang telah pun dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini, iaitu peruntukan sebanyak RM40 bilion ringgit dalam bajet 2022, diperuntukkan dalam bajet 2022 dalam usaha untuk membantu peniaga yang terkesan disebabkan oleh COVID-19 dan sekaligus juga dalam usaha untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Dan yang paling menarik jugalah apabila pengumuman ini dibuat, ianya juga melibatkan jaminan sebanyak 22 bilion ringgit daripada Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan ataupun SJPP, dan daripada jumlah ini juga dikatakan bahawa 2 bilion ringgit akan dikhususkan untuk syarikat Bumi Putra. Jadi itu mungkin fakta yang cukup menarik sebenarnya. Tetapi saya ingin mendapatkan pandangan daripada Puan Juanita sendirilah terlebih dahulu. Mungkin Puan boleh menerangkan lebih mendalam lagi berkaitan dengan Semarak Niaga Keluarga Malaysia ini dan ke mana ataupun sasaran siapa sebenarnya yang menjadi sasaran, golongan mana sebenarnya yang menjadi sasaran untuk Semarak Niaga Keluarga Malaysia ini, Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Di bawah bajet 2022, program Semarak Niaga Keluarga Malaysia ini direncana dengan tujuan bagi mengembalikan keupayaan perniagaan melalui akses kepada pelbagai pembiayaan. Bernilai lebih daripada 40 bilion ringgit, program ini merangkumi pinjaman langsung, jaminan pembiayaan dan juga suntikan equity yang akan memanfaatkan setiap golongan usahawan. Jadi program Semarak Niaga ini juga dirangka agar komuniti usahawan kita mampu bangkit semula dan terus berkembang bersama-sama langkah bajet 2022 yang akan memudah cara perniagaan serta pelbagai insentif cukai. Kesemua ini akan juga membantu negara mencapai sasaran penciptaan 600,000 pekerjaan untuk keluarga Malaysia pada tahun ini, dan insya-Allah kesemua usaha ini akan melonjakkan lagi ekonomi negara kita.
Okey, saya juga nak dapat pandangan peribadi daripada Puan Juanita lah sebelum kita berbincang lebih mendalam lagi tentang isu ini. Apakah Puan melihat bahawa ini satu langkah yang tepat sebenarnya dilakukan oleh kerajaan dalam usaha untuk membantu peniaga-peniaga, dalam usaha untuk membantu usahawan-usahawan yang mungkin kita faham bahawa terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan juga sekaligus disebabkan oleh perkembangan ekonomi yang dikatakan berada dalam suasana yang cukup mencabar ketika ini. Puan. Ya, sudah tentu saya berpendapat bahawa ini merupakan satu inisiatif yang harus kita lakukan untuk membantu terutamanya perusahaan kecil dan sederhana. Sebab perusahaan kecil dan sederhana ini juga dia memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Sepanjang tempoh pandemik ada beberapa perniagaan yang terpaksa ditutup ataupun terpaksa mengalami kerugian. Jadi dengan adanya inisiatif-inisiatif ini dapat membantu mereka untuk memastikan kelangsungan operasi perniagaan mereka dan secara tidak langsung akan juga memastikan pekerja-pekerja itu mempunyai pekerjaan mereka. Jadi kita seharusnya membantu rakyat. Ya, betul. Penglibatan SJPP sendiri dalam inisiatif ini, Puan. Mungkin itu juga yang perlu diketahui oleh mereka yang mungkin sudah pun merasa tergerak sebenarnya untuk sama-sama menyambut inisiatif yang telah pun diperkenalkan oleh pihak kerajaan ini, Puan. Okey. Mungkin boleh saya terangkan sedikit mengenai SJPP. Ya, silakan. Ini SJPP ataupun Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad merupakan satu syarikat di bawah Menteri Kewangan diperbadankan. Merupakan satu SPV, dan juga merupakan salah satu daripada agensi di bawah program Semarak Niaga, di mana peranan SJPP adalah untuk memberikan jaminan ke atas pembiayaan yang diberikan oleh institusi kewangan kepada PKS dan juga syarikat bersaiz sederhana. Jadi sekiranya terdapat syarikat-syarikat ini yang tidak dapat membayar pembiayaan mereka mengikut jadual ataupun dan seterusnya mereka turn into apa yang dikatakan non-performing loan, maka institusi kewangan ini dapat membuat tuntutan ke atas JPP sebab SJPP ini di bawah kerajaan memberi jaminan kepada institusi kewangan tersebut. Ya, mungkin soalan saya tadilah, ini pun sesuatu yang penting jugalah. Jumlah peruntukan tadi mungkin saya sebut secara keseluruhannya iaitu 40 bilion, tetapi dari segi suntikan yang akan diberikan oleh syarikat jaminan pembiayaan perniagaan ini ialah 22 bilion dan 2 bilion akan diperuntukkan kepada syarikat Bumi Putra. Mungkin ini pun penting juga lah untuk mendapat penerangan yang lebih jelas sebenarnya daripada Puan Juanita sendiri supaya mereka yang berada di luar sana yang mungkin berminat akan mendapat satu gambaran yang lebih jelas tentang inisiatif ini, Puan. Silakan. Okey. Ya, seperti yang saudara Syarkawi maklumkan tadi, peruntukan sebanyak 22 bilion itu termasuk 2 bilion bagi Bumi Putra. Ini sebenarnya telah diumumkan dalam bajet 22 dan di bawah pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi ataupun pemulih. Jadi terdapat tambahan dalam peruntukan ini untuk kedua-dua PKS dan juga syarikat bersaiz sederhana. So, untuk makluman saudara Syarkawi, dalam tempoh pandemik RM 25 bilion jaminan telah diluluskan. Manakala sehingga kini secara keseluruhannya lebih RM47 bilion jaminan telah diberikan kepada lebih 45,000 PKS melalui pelbagai skim jaminan yang diuruskan oleh SJPP. Dan kami percaya dengan peruntukan tersebut, kedua-dua syarikat PKS dan syarikat yang bersaiz sederhana ini lebih ramai penerima manfaat dapat dibantulah.
Selain daripada mereka terlibat dalam perniagaan yang bersifat makro, SME ataupun kecil dan sederhana, dikatakan bahawa public listed companies juga sebenarnya layak untuk memohon inisiatif ini. Apakah ini juga satu lagi perkara yang perlu diberi penjelasan yang sejelas-jelasnya, Puan? Okey, di bawah program ini, jika kita lihat program Sebarak Niaga ini, dia merangkumi perusahaan yang mikro dan informal, kecil sederhana dan juga yang besar, di mana saiznya adalah lebih daripada 100 juta lah. Jadi ada apa yang dipanggilkan PLC recapitalization di bawah bursa. Tidak silap saya sebanyak 3 bilion ringgit lah. Mereka yang layak untuk memohon inisiatif ini ataupun untuk terlibat dalam program ini, apa yang perlu ataupun yang akan dilihat secara serius oleh kerajaan sendiri dan juga SJPP sendiri, ya Puan? Okey, bagi SJPP untuk memohon inisiatif di bawah program Sebarak Niaga Malaysia ini, terdapat beberapa kriteria. Di antaranya ialah dia terbuka kepada syarikat-syarikat PKS dan syarikat bersaiz sederhana dalam semua industri. Semua industri yang mana majoriti saham iaitu 51% dimiliki oleh warga negara. Warga negara dengan pendapatan tahunan tidak melebihi 500 juta ringgit. Berdasarkan akaun teraudit atau pulangan cukai pendapatan. Itulah antara kriteria bagi pemohon untuk memohon. Dan kalau kita lihat perkembangan ekonomi semasa, dan kalau kita lihat juga prestasi daripada syarikat-syarikat kecil dan sederhana, malah ada juga syarikat-syarikat yang dikatakan begitu besar pun mengalami kerugian dan juga menghadapi cabaran yang cukup hebat. Jadi apakah Puan sendiri melihat bahawa peranan yang dimainkan oleh SJPP ini adalah sesuatu yang cukup penting, terutamanya untuk membantu memulihkan semula memberi nafas sebenarnya kepada syarikat-syarikat yang terjejas, dan sekaligus juga mungkin juga memberikan satu nafas baru ke arah pertumbuhan ekonomi yang lebih segar di negara kita? Ya, sudah tentu skim jaminan kerajaan pemulih atau disebut PGGS di bawah Semarak Niaga ni, ia merupakan satu skim di mana syarikat-syarikat yang berkelayakan dia boleh menstruktur semula pembiayaan mereka. Seperti yang saya maklumkan, disebabkan oleh pandemik ini mungkin hasil jualan tidak memberangsangkan. Disebabkan itu maka mereka tidak boleh membuat pembayaran kepada bank. Jadi mereka perlu menstruktur semula pembiayaan mereka lah. Di samping itu dengan penawaran moratorium selama 12 bulan dan tempoh pembiayaan yang dipanjangkan, syarikat atau pengusaha PKS ini boleh mempunyai ruang dan masa membina semula pembiayaan mereka pasca pandemik. So mungkin di samping membuat restructuring atau restructuring ini, mereka hendak restart the business, kalau dengan izin saya kan. Jadi untuk restart business tu mereka mungkin memerlukan modal kerja. So di samping menstruktur semula, mereka perlukan juga sedikit modal untuk memulakan perniagaan mereka. Jadi itu penting untuk memastikan ekonomi kita berkembang pasca pandemik ini. Ya, saya juga tertarik hati kerana di antara tujuan apa yang disebut sebagai Semarak Niaga Keluarga Malaysia ini, selain daripada memberi peruntukan membantu peniaga-peniaga, membantu syarikat-syarikat yang mungkin terjejas, ialah mewujudkan peluang pekerjaan. Bagaimana Puan melihat isu ini, Puan? Apakah ianya akan dapat dicapai sebenarnya, dan sekaligus akan memberikan kelegaan kepada syarikat-syarikat dan juga kepada mereka yang mungkin sedang dalam proses mencari kerja ketika ini, Puan? Ya, saya pasti beberapa syarikat yang telah terpaksa mengurangkan
gulung tikar ataupun sama ada Hmm. gulung tikar atau mengurangkan pekerjanya kan. Jadi di sepanjang pandemik tahun lepas mungkin terdapat ramai rakyat Malaysia yang telah kehilangan pekerjaan. Betul. Jadi diharapkan sekiranya syarikat-syarikat ini dapat diberi pembiayaan oleh institusi kewangan yang akan dijamin oleh skim jaminan pembiayaan perniagaan ini, mungkin mereka boleh mengambil balik pekerja-pekerja ini untuk bekerja. Kan? Dari gulung tikar mungkin dia nak restart dia bisnes, sudah tentu dia perlukan pekerja kan. Jadi diharap dengan pembiayaan yang diberi ini dan modal kerja yang diperlukan untuk restart bisnes ni, syarikat-syarikat ini dapat mengambil balik pekerja-pekerja mereka ataupun rekrut pekerja barulah untuk memastikan operasi ini dapat berjalan dengan lancar. Okey, saya juga diarah sebenarnya. Ramai yang bertanya kepada saya untuk melontarkan soalan ini kepada Puan. Kalaulah ada syarikat-syarikat yang mungkin ingin menyaut apa yang ditawarkan ini tentang pembiayaan dan sebagainya, tetapi bila nak membayar balik itu, apakah syarat-syarat yang telah pun ditetapkan oleh SJPP yang mungkin akan memudahkan mereka untuk bernafas semula dalam situasi yang sedia ada sekarang ini, Puan? Okey, sebenarnya pembiayaan itu diberikan oleh institusi-institusi kewangan. Jadi terma-terma itu digariskan oleh institusi kewangan. Semestinya akan ada jadual pembayaran balik. Jadual pembayaran balik ni harus pengusaha-pengusaha ini haruslah memastikan mereka boleh membuat pembayaran balik mengikut jadual. Namun demikian, sekiranya mereka menghadapi masalah, saya nasihatkan mereka berhubung dengan institusi kewangan yang berkaitan supaya dapat dibincang bagaimana mereka boleh membuat penstrukturan semula lah. Dan tidak dianggap sebagai non-performing loans. Jadi itu penting lah. Kalau ada masalah tu, pengusaha-pengusaha PKS ataupun syarikat-syarikat ini harus berhubung dengan institusi kewangan yang berkaitan. Apakah pemberian bantuan seperti ini hanya diberi sekali ataupun sekiranya mereka memohon buat kali pertama tetapi kemudiannya menghadapi masalah modal dan sebagainya, apakah mereka boleh membuat permohonan semula ataupun macam mana, Puan? Mereka boleh membuat permohonan semula. Itu bergantung kepada pihak institusi kewangan lah. Mungkin akan ada kriteria-kriteria tambahan yang terpaksa dipenuhi. Jadi itu bergantunglah kepada institusi kewangan. Dan pandangan Puan sendirilah sasaran jangka panjang dan juga jangka pendek sebenarnya, terutamanya daripada SJPP sendiri, daripada program-program serta inisiatif yang diberikan melalui program Semarak Niaga ini, Puan. Okey, bagi saya untuk sasaran jangka pendek ni kan, diharap program-program serta inisiatif melalui program Semarak Niaga ini dapat membantu seramai mungkin para usahawan PKS mendapat akses kepada pembiayaan dalam memulihkan perniagaan mereka, terutamanya pasca pandemik COVID-19 yang seperti saya maklumkan tadi. Bagi sasaran jangka panjang pula, diharapkan dapat meningkatkan lagi kepentingan sektor PKS ini melalui jaminan kerajaan di bawah SJPP, membuka peluang-peluang pekerjaan seperti yang saya maklumkan tadi, seterusnya menyumbang kepada ekonomi negara secara amnya, kerana sektor PKS ini dia memang memainkan peranan penting dalam menyumbang ekonomi negara. Kita harus sedar bahawa PKS memang menyumbang kepada ekonomi negara kita. Ya. Dan bila kita cakap tentang situasi yang dihadapi oleh PKS sendiri, Puan, satu aspek yang cukup penting jugalah. Kalau kita kaji semula daripada apa yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik dan juga Bank Negara tentang pertumbuhan ekonomi negara, dikatakan bahawa pada tahun 2021 ianya mungkin akan tumbuh pada kadar 3.1%, tetapi dari segi JDP-nya pula diramalkan mungkin akan tumbuh pada kadar 5.5% sehinggalah kepada 6.5%. Jadi apakah ini menunjukkan indikasi bahawa sesungguhnya lah masih lagi ada ruang yang cukup selesa bagi perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana ini untuk kembali semula bernafas dalam situasi ekonomi semasa? Ya. Saya berpendapat bahawa memang ada peluang untuk PKS ini
berkembang, terutama pada tahun ini sebab kita dah tidak ada PKP lagi. Kalau kita boleh lihat di shopping mall pun ramai yang telah mula membuka kedai mereka, pelanggan telah mula datang. Dari segi tourism pula kan, kita kerajaan telah memberi kelonggaran kepada rakyat untuk bercuti di Malaysia lah. Okay. Dan kalau di Langkawi kita telah benarkan foreign tourist untuk melawat Langkawi. Jadi kami berharap because disebabkan industri pelancongan ni dia amat terkesan daripada pandemik COVID-19 ni kan. Amat terkesan. Kita nampak beberapa buah hotel terbuka yang terpaksa tutup perniagaan mereka. Jadi kami berharap hotel-hotel yang sedia ada ini dapat meneruskan perniagaan mereka. Tapi untuk meneruskan perniagaan, semestinya kita perlukan hotel guest kan untuk datang. Dan selama ini sebelum pandemik memang foreign tourist memainkan peranan penting lah dalam meningkatkan industri pelancongan ini. Jadi mungkin bukan pada awal tahun ini, diharapkan mungkin dalam hujung tahun ataupun tahun depan kerajaan boleh membuka bordersnya untuk membenarkan foreign tourist ini masuk, dan diharap industri pelancongan akan dapat berkembang sebab dia punya chain effect industri pelancongan perusahaan transport ya, bila kita masukkan turis semestinya kita perlukan taksi ataupun bas persiaran dan sebagainya kan. Jadi pada saya itu amat penting lah untuk ekonomi kita berkembang. Saya suka sebenarnya bila Puan menyentuh tentang apa yang perlu ataupun bantuan yang diperlukan oleh usahawan PKS itu sendiri. Tetapi ramai juga yang berpendapat disebabkan oleh situasi ekonomi semasa, disebabkan oleh perubahan ekonomi disebabkan oleh pandemik COVID-19, pengusaha-pengusaha ataupun mereka usahawan PKS itu juga seharusnya mengubah pendekatan mereka dalam membuat bisnes ini. Dan kita bercakap tentang apa yang disebut sebagai digital economy, kita bercakap tentang digitalization dalam urusan-urusan harian mereka. Jadi apakah Puan melihat bahawa ini juga antara aspek yang perlu diberi perhatian yang serius oleh usahawan-usahawan PKS ini kalau mereka ingin berjaya di peringkat yang lebih jauh lagi sebenarnya, Puan? Oh, sudah tentu. Bersesuaian dengan norma baru pasca pandemik COVID-19 ini ya. Penggunaan teknologi digital terkini melalui platform e-dagang, laman sesawang, media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram dan sebagainya memang memainkan peranan penting dalam memasarkan produk PKS. Tidak dinafikan penjualan dan pembelian dalam talian telah menjadi medium yang penting buat masa ini. Kalau dilihat dalam pejabat saya sendirilah, memang akan ada di jabatan pentadbiran kami akan ada saja bungkusan-bungkusan dari Lazada, kan? Dari Shopee kan. Betul. Jadi sebab itulah mungkin itu cara yang selamat di zaman pandemik ini untuk rakyat berbelanja kan, untuk mengurangkan keperluan untuk pergi ke mall lah pada tahun lepas lah. Jadi ini memang penting. Sebab dengan penggunaan teknologi juga kan, kita boleh browse through brochures dalam tu kan. Di dalam rumah kita sendiri. Tak perlu nak keluar, nak start kereta pergi ke shopping mall kan. Kita boleh buat tu within our home comfort lah kalau dengan izin ya. Saya pun mula belajar benda tu macam anak saya kan. Apa-apa memang beli Grab je lah kan. Guna Grab Food ke Food Panda kan. So itu memang penting. Digitalisasi memang penting untuk ekonomi kita bergerak ke hadapan. Bila kita bercakap tentang digitalisasi ini sendiri, apakah ada program yang disusun atur oleh SJPP untuk memberi bantuan dan juga bimbingan sebenarnya kepada para usahawan, terutamanya usahawan kecil dan sederhana sendiri, Puan, ataupun apa nasihat Puan dalam isu ini? Bagaimana mereka harus mendapatkan ilmu ini dalam usaha mengukuhkan semula ataupun memberi nafas yang lebih segar dalam urusan perniagaan mereka di masa depan, Puan? Okey, seperti yang saya maklumkan tadi ya, skim ini terbuka kepada semua industri.
Ya. Jadi melalui pembiayaan ditawarkan oleh pihak institusi kewangan, para usahawan ni dia berpeluang melabur dalam sektor digital dan otomasi bagi mengembangkan lagi perniagaan mereka lah. Selain dari skim kemudahan otomasi dan digitalisasi PKS di bawah kelolaan Bank Negara dan pelbagai agensi lain. Jadi tak ada masalah pada saya, tidak ada masalah untuk PKS ini pergi ke institusi kewangan untuk memohonlah pembiayaan ini. Sekiranya mereka ingin melabur, ingin membuat sesuatu berkenaan proses mereka yang melibatkan digitalisasi atau otomasi. Selain daripada isu ini, Puan, apa lagi isu yang perlu diberi perhatian oleh usahawan-usahawan terutamanya golongan PKS sendiri dalam usaha untuk meyakinkan ialah sebelum mendapat bantuan ataupun pinjaman yang diperlukan itu, apa lagi yang perlu mereka lakukan sebenarnya? Selalunya seperti biasa, bank atau institusi kewangan ni mereka akan lihat unjuran kewangan mereka. Okay. Jadi setiap perniagaan semestinya dia akan buat dia punya budget. Okay. Institusi kewangan akan melihat di mana datangnya hasil atau revenue ni, apakah perbelanjaan yang terpaksa benda-benda yang terpaksa dibelanja untuk operasi ini, dan mereka melihat sama ada mungkinkah terdapat ruang untuk menjana sedikit keuntungan. Okay. Dan dari situ institusi kewangan akan membuat keputusan sama ada diberi atau tidak pembiayaan tersebut. Okey, kita akan sambung lagi Puan Juanita. Tapi selepas ini Puan kena menjawab panjang sikit lah kerana kita takut masa kita panjang, tapi jawapan-jawapan yang ringkas itu mungkin akan menyukarkan sedikit lah kami untuk menyesuaikan dengan situasi ataupun kedudukan masa yang ditetapkan. Tapi apapun setakat ini, alhamdulillah penerangan yang Puan berikan cukup direct dan jelas sebenarnya, tapi tak apa, saya tahu Puan juga perlu berehat seketika, saya juga nak berehat untuk minum buat seketika. Jadi kita akan kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara Bernama TV ini. Kita bercakap tentang satu isu yang cukup penting sebenarnya, iaitu peluang rehabilitasi dan pemulihan ekonomi melalui Semarak Niaga Keluarga Malaysia. Kita lihat buat seketika.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara di Bernama TV ini dan kita tentunya masih lagi bercakap tentang peluang rehabilitasi dan pemulihan ekonomi melalui Semarak Niaga Keluarga Malaysia, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu di talian iaitu Puan Juanita Rusminia Berjalil yang merupakan Ketua Pegawai Operasi di Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berat ataupun SJPP. Baik, Puan, tadi pun kita banyak menyentuh tentang ialah golongan peniaga-peniaga ataupun usahawan kecil dan sederhana. Tetapi untuk golongan peniaga-peniaga di peringkat makro itu sendiri, apa yang Puan lihat masalah yang dihadapi itu dan apa yang perlu dilakukan untuk membantu mereka, Puan? Sebenarnya apa masalah yang mereka hadapi? Untuk perniagaan mikro kan tadi? Ya. Maaf, saya tak dengar. Makro, ya. Okey. Untuk pengusaha mikro ni, di bawah skim Semarak Niaga ni, kita ada tekun. Dia memberikan pembiayaan mikro kepada pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha mikro dan informal ini. Dan juga kita ada iTekad. iTekad ini di mana ada tiga bank yang memberi pembiayaan kepada pengusaha-pengusaha mikro dan informal lah. Okay. Jadi kalau kita tengok pengusaha-pengusaha di tepi jalan ataupun yang membuat gerai-gerai makanan yang kecil ini, semestinya mereka pun memerlukan aliran tunai. Sebab buat masa ini apa yang penting adalah aliran tunai untuk mereka. Sebagai contoh, kalau saya nak katakan pengusaha kuih goreng lah kan, dia perlukan aliran tunai untuk membeli bahan-bahan untuk membuat kuih goreng tersebut. Di samping itu, sekiranya terpaksa menyewa tapak, semestinya itu merupakan satu lagi bentuk perbelanjaan yang mereka terpaksa bayar kepada pihak yang berkenaan. Di samping itu juga, tentunya mereka akan ada pekerja kan. Mereka tak boleh nak membuat kuih tiaw tu seorang diri. Jadi perlu ada pekerja untuk membantu mereka memasak, seterusnya mengambil order dari pelanggan-pelanggan dan membersihkan tempat perniagaan mereka dan seterusnya. Itu semua memerlukan wang dan ringgit lah. Jadi untuk kita, saya pasti saudara Syakawi pun kadang-kadang pergi ke kedai gerai makan kan. Selalu kan. Jadi kalau kita tak bantu mereka, sebab dia punya kos tu pun agak reasonable lah sebenarnya, agak kalau dibandingkan dengan makan di restoran kan. Jadi rakyat biasa memang akan mengunjungi gerai-gerai seperti ini. Jadi untuk kami pastikan yang pengusaha gerai-gerai ini dapat melangsungkan operasi mereka, semestinya kerajaan harus datang membantu mereka lah, memberi pembiayaan ini. Okey, menjelang bulan kedatangan bulan Ramadan nanti, tentunya lah saya difahamkan bahawa mungkin pasar-pasar malam akan dibenarkan, pasar-pasar Ramadan juga akan dibenarkan. Jadi apakah Puan menjangkakan bahawa mungkin permintaan untuk golongan makro ini akan meningkat sebenarnya? Ya, sudah tentu ia akan meningkat kami. Bulan berapa? Kita puasa dalam bulan 4 ini kan. Saya pasti rakyat yang hendak mendapatkan tapak ni, mereka sudah membuat permohonan. Saya fahamkan mungkin mereka terpaksa membuat pembayaran kepada DBKL atau majlis-majlis tempatan yang lain. Di samping itu, bergantung kepada jenis perniagaan yang mereka nak jalankan, perlu bukan modal kan. Kalau nak katakanlah nak jual baju Melayu ke, baju kurung ke, songkok kan, di manakah modal mereka untuk membeli barang-barang tersebut atau pakaian-pakaian tersebut. Jadi semestinya mereka perlukan aliran tunai lah. Sekali lagi lah, seperti saya maklumkan mengenai kedai-kedai kuih tiaw tadi, perlu beri stok-stok tu, perlu bayar sewa tapak, perlu menggaji pekerja kan. Jadi itu semua melibatkan aliran tunai. So dia diharap semasa bulan Ramadan ini, rakyat dah mula boleh keluar membeli baju-baju raya inilah.
Pada saya lah, saya lebih suka pergi keluar untuk mencuba pakaian itu dari Betul. beli secara online. Sebab kadang-kadang secara online ni dia mungkin pakaian tu tak sesuai untuk badan kita kan. Tak sesuai kan. Jadi macam saya ni yang kurus ni kadang-kadang longgar sangat lah ataupun senting sangat kan. Jadi saya memang suka kalau pergi membeli baju, saya pasti akan cuba baju tersebut. Jadi ini merupakan satu peluang lah kepada peniaga mikro ni untuk memulakan perniagaan mereka semula. Jika tahun lepas tu agak sukar sikit kan. Mungkin tahun ini insya-Allah kerajaan akan membenarkan lebih banyak bazar Ramadan, lebih ramai, lebih banyak tapak-tapak yang menjual barang-barang keperluan untuk raya, termasuk kuih-kuih, baju-baju, barang perhiasan. Sebab kita tahu lah orang Melayu dia suka berhiaskan rumah dia kan. Tapi peruntukan yang diberikan kepada usaha-usaha mikro ni, kalau tak silap saya ternampak tadi about 20 juta ringgit, Puan. Apakah itu satu jumlah yang mencukupi sebenarnya ataupun sebenarnya kita memerlukan suntikan modal ataupun peruntukan yang lebih besar sebenarnya untuk membantu golongan ini? Ya mungkin buat masa ini kerajaan akan lihat dulu sama ada 20 juta itu mencukupi atau tidak. Saya pasti kerajaan sekiranya jumlah itu tidak mencukupi, kerajaan akan mungkin menambahkan lagi di masa depan. Ya. Sebab kita kena pastikan ekonomi ini terus berkembang. Ya. Sentiasa akan ada demand untuk pembiayaan ini. Sentiasa akan ada demand untuk barang-barang yang perlu dibeli. Ya. So untuk kami, kita nak menjana ekonomi ini, kita perlu berbelanja kan. Macam mana lagi untuk kita merancakkan ekonomi ini jika kita tidak berbelanja? Betul tak? Ya. 2 tahun yang lepas memang ekonomi kita amat terjejas sebab tiada perbelanjaan. Jadi pada saya rakyat perlu berbelanja untuk memastikan ekonomi kita terus berkembang. Okey, saya juga nak beralih kepada satu lagi golongan. Ini pun sesuatu yang penting juga lah untuk mendapat penjelasan daripada pihak Puan sendiri, iaitu yang melibatkan public listed companies. Dan ini tentunya lah merupakan satu lagi cabaran yang cukup hebat sebenarnya disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan juga situasi ekonomi semasa. Banyak juga lah syarikat-syarikat ataupun public listed companies ini yang terpaksa menghadapi situasi ataupun pelbagai masalah. Jadi dari segi bantuan, apakah Puan melihat bahawa public listed company secara keseluruhan juga sedang berada ketika ini pada situasi yang cukup penuh dengan cabaran sebenarnya? Ya, sudah tentu. Sebab bukan saja pengusaha kecil ataupun pengusaha mikro yang terjejas, syarikat-syarikat yang tersenarai juga terjejas. Ya. Jadi sudah pasti mereka, syarikat besar ni, mereka juga perlukan pembiayaan untuk operasi mereka. Dan saya pasti memang ada di antara mereka yang tidak dapat membuat pembayaran mengikut jadual. Jadi mereka juga perlukan pembiayaan tambahan ataupun restructuring. Tidak silap saya, kerajaan juga ada maklumkan mengenai skim dana jamin. Dana jamin ini untuk syarikat-syarikat yang tersenarai lah. Jadi itu dapat membantu mereka untuk mendapatkan pembiayaan tambahan lah. Ya, skim ini juga dijamin oleh kerajaan. Ya. Okey, kita juga nak bergerak ke arah apa yang disebut sebagai amalan lestari lah, Puan. Adakah terdapat sebarang kemudahan yang dikhususkan untuk membantu peniaga membuat peralihan tersebut, Puan? Apa yang perlu mereka lakukan sekarang ini dan apa yang dijangkakan ataupun diharapkan sebenarnya, Puan? Okey. Jadi berkenaan dengan amalan lestari ni, saya percaya dalam melestarikan sektor PKS ni, pelbagai bantuan dan kemudahan dapat dimanfaatkan oleh para usahawan dan peluang sentiasa untuk direbut oleh para usahawan melalui pelbagai agensi kerajaan dan swasta. Kita harus pastikan perniagaan ini dia akan sustainable lah di masa depan kan. Jadi kemudahan-kemudahan ini adalah amat penting untuk memastikan amalan lestari ini berterusan.
Sejauh mana keyakinan yang ada kepada Puan sendirilah di Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad ataupun SJPP ini, bila kita cakap tentang semarak niaga keluarga Malaysia ini, apakah ia akan dapat menyemarakkan semula, betul-betul menyemarakkan semula situasi ekonomi negara secara keseluruhannya, Puan? Ya, bagi kami di SJPP, ini merupakan satu tall order bagi kami lah. Sebab kami telah diberi satu goal untuk dicapai kan. Jadi kami semua terpaksa berganding bahu untuk memastikan pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana ini dan juga mid-size company ini mendapat pembiayaan yang sewajarnya untuk mereka meneruskan perniagaan. Tanpa mereka memang ekonomi tidak dapat berkembang lah. Jadi kami di SJPP, kami sentiasa berhubung rapat dengan pihak-pihak institusi kewangan. Sekiranya ada masalah, kami akan berbincang dengan mereka. Dan kami juga bagi syarikat-syarikat yang ingin memohon pembiayaan ini, mereka pun boleh sebenarnya menghubungi kami lah jika mereka memerlukan maklumat lanjut. Tidak saja melalui bank. Sebab kami pun ada website kami sendiri. Mungkin boleh Puan sampaikan tentang website tu. Ramai yang menunggu-nunggu juga. Okey. Laman sesawang laman web SJPP adalah www.sjpp.com.my. Atau boleh hubungi kami di talian 03 2096 5000. Okey. Mungkin kalau saya nak terangkan sedikit lagi berkenaan program semarak niaga tadi. Sebenarnya kami ada satu portal pameran virtual. Sebelum Yang Berhormat Perdana Menteri tadi, sebelum dia masuk ke dalam Dewan tu, dia telah dibawa kepada melihat kepada portal pameran virtual semarak Majlis niaga Perasmian ni. Program Jadi, Semarak portal ini boleh dicapai melalui Semarak Niaga 2022.my. So dalam portal tu kita boleh lihat lah sama ada website agensi-agensi yang berkenaan, maklumat-maklumat dari institusi kewangan yang berkenaan. Syakami pun boleh try nanti masuk ke dalam portal tersebut. Pada saya agak user friendly. Memandangkan sekarang ni sebab tujuan kami dulu sebenarnya nak membuat satu ruang pameran. Tapi disebabkan oleh COVID-19 ini di mana kita dikendaki menjaga penjarakan sosial. Jadi kami fikir untuk membuat satu pameran secara fizikal itu bukan satu keputusan yang baik lah. Jadi disebabkan itu kami adakan portal Semarak Niaga 2022 ni. Untuk rakyat masuk ke dalam portal tu dan mendapatkan maklumat-maklumat yang berkenaan. Okey. Baik, inisiatif ataupun program ini telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Itu sesuatu yang menggembirakan. Tetapi lebih menggembirakan lagi yang suruh saya bertanya ni ialah mereka kata okeylah kalau dah diumumkan oleh Perdana Menteri hari ini, bila pula pemilihan ataupun permintaan ataupun permohonan itu boleh dibuat? Apakah sekarang ini sudah pun terbuka ataupun kena tunggu lagi tarikh tertentu? Okey. Untuk SJPP memang sudah sedia ada skim-skim tersebut. Jadi pihak yang berkenaan sebenarnya sudah boleh pergi ke pihak-pihak institusi kewangan untuk membuat permohonan lah. Jadi mungkin saya ceritakan sikit lah bagaimana proses ni kan. Okey, boleh saya ceritakan Syakami ya? Boleh, sangat-sangat. Jadi pengusaha-pengusaha kecil dah sederhana ni ataupun syarikat-syarikat mid-size companies ni, apa yang perlu dilakukan ialah untuk pergi ke institusi kewangan berkenaan untuk membuat permohonan. Akan ada dokumen-dokumen yang diperlukan. Dia punya cash flow forecast, betul di mana datangnya hasil pendapatan dari perniagaan tersebut, apakah pembelanjaannya akan dibelanjakan.
Dari pihak bank pula mereka akan review dokumen tersebut. Okay. Bank juga dia ada dia punya komiti akan melihat kepada permohonan-permohonan tersebut. Dan sekiranya komiti tersebut, jawatan kuasa tersebut membuat keputusan untuk memberi pembiayaan tersebut, maka dia akan diluluskan. Pembiayaan itu akan diluluskan oleh pihak institusi kewangan. Itu bab mendapatkan pembiayaan. Sekarang ni dia perlu pula mendapatkan jaminan dari SJPP. Kan ada, itulah di mana SJPP masuk. So setelah pembiayaan itu diluluskan oleh pihak komiti mereka, pihak bank pula akan membuat permohonan kepada SJPP. So tapi SJPP dia tak akan tengoklah dokumen tu secara terperinci kan. Sebab pihak bank sudah membuat simakan tersebut. Mungkin ada kriteria-kriteria yang perlu juga kami lihat, dan sekiranya ia memenuhi kriteria itu, kami akan maklumkan kepada pihak bank bahawa jaminan tersebut telah diluluskan. Bila Puan sebut tentang jaminan, ini pun interesting juga lah Puan. Katalah permohonan itu ditolak oleh institusi kewangan. Mereka ingin merayu, apa jaminan yang boleh mereka dapat daripada SJPP? Apakah SJPP akan membantu mereka dalam usaha untuk memperbetulkan di mana yang silap dan sebagainya, dan menjamin bahawa permohonan mereka itu mungkin akan diluluskan kemudian oleh pihak institusi kewangan? Apakah itu jaminan daripada SJPP? Saya rasa sesiapa yang nak dapatkan pembiayaan ni, sekiranya pembiayaan itu tidak diluluskan oleh pihak institusi kewangan, mereka harus pergi balik kepada institusi kewangan tersebut untuk mendapatkan penjelasan kenapa pembiayaan itu tidak diluluskan. Mungkinkah ada maklumat yang tidak lengkap, atau mungkinkah unjuran kewangan itu tidak meyakinkan pihak bank. Sebab itu saya maklumkan tadi adalah penting untuk berhubung balik dengan pihak bank ni atau pihak institusi kewangan. Sebab kami di SJPP, kami tidak akan mengganggu proses di pihak institusi kewangan. Sebab pihak institusi kewangan dia punya proses tersendiri. Jadi itu adalah di bawah pihak institusi kewangan untuk memaklumkan kepada pengusaha-pengusaha inilah kenapa pembiayaan itu tidak diluluskan. Setakat ini Puan, bagaimana dengan respon ataupun sambutan dan juga reaksi daripada pemain-pemain industri itu dengan semarak niaga ini sendiri, Puan? Apakah Puan melihat bahawa ada indikasi yang cukup memperangsangkan sebenarnya? Baru dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat pagi tadi ya. Jadi saya belum nampak lagi. Tapi jangkaan Puan sendiri. Saya pasti esok ataupun tadi waktu malam tadi kan, kita lihat di TV, mungkin orang sudah tahu berkenaan program Semarak Niaga ni. Semestinya mereka akan, saya haraplah mereka akan mengunjungi laman web SJPP ataupun laman Semarak Niaga untuk mendapatkan maklumat lanjut lah. Sebab sekarang ni memang amat penting untuk kita pastikan ekonomi kita terus berkembang kan. Jadi pada pendapat saya mungkin akan ada banyak soalan lah. Soalan-soalan yang kami harus berikan responnya esok. Saya tak pasti apa bentuk soalan tu, tapi mungkin untuk dapatkan lebih lanjut mengenai pembiayaan yang boleh didapati lah. Selain pada laman web seperti apa yang Puan sebut, apa lagi bentuk ialah
apa yang kita panggil sebagai mendekat SJPP ini dengan masyarakat, dengan golongan peniaga dan sebagainya dari segi promosi untuk menyampaikan maklumat. Mungkin ada juga lah yang mungkin sukar untuk membuka laman web dan sebagainya, terutamanya peniaga-peniaga makro. Jadi apa yang akan dilakukan oleh SJPP untuk membantu golongan ini selain daripada apa yang Puan sebut, iaitu menggunakan laman web SJPP? Apa lagi bentuk-bentuk yang akan dilakukan untuk bentuk apa ni? Ya. Okey, kami ada brosur dan kami juga kadang-kadang ada membuat kolaborasi dengan association, Chinese Association, Chambers of Commerce dan sebagainya lah. Di mana di situ kami akan adakan penjelasan. Penjelasan kepada pihak-pihak yang berkenaan dengan program ini. Jadi kami sebenarnya pernah pergi ke beberapa kawasan lah di seluruh Malaysia untuk memperkenalkan SJPP kepada pihak yang berkenaan. So dia macam face to face briefing. Yes. Dia lagi personal ya, Syakawi kan. Jadi betul. Kalau ada persoalan yang hendak ditujukan kepada kami, masa itulah pihak-pihak berkenaan itu boleh bertanyakan sekiranya ada kemusykilan, hendak mengetahui maklumat yang lebih lanjut. Kru-kru kami akan berada di situlah untuk memberi bantuan kepada mereka. Tahun lepas memang agak sukar bagi kami disebabkan oleh pandemik tu. Jadi untuk tahun ni memang rancangannya untuk pihak SJPP membuat lawatan-lawatan ataupun penjelasan secara bersemuka lah di tempat-tempat yang berkaitan lah. Okey, baik, kita tinggal lebih kurang 4 minit saja lagi masa yang ada sebenarnya Puan. Mungkin ada juga pandangan ataupun nasihat dan juga seruan yang mungkin ingin Puan lakukan supaya menjamin bahawa semarak niaga keluarga Malaysia ini akan dapat mencapai target yang diinginkan, dan diharapkan bahawa ramai lagi ataupun mereka yang betul-betul memerlukan bantuan ini perlu sebenarnya menyaut apa yang ditawarkan ataupun ialah melalui semarak niaga keluarga Malaysia ini. Apa yang ingin nasihat dan juga seruan yang ingin Puan sampaikan? Silakan Puan. Okey, bagi saya kita perlukan satu kolaborasi yang kukuh di antara institusi-institusi kewangan, bahagian-bahagian agensi yang tertentu dan juga dengan pengusaha-pengusaha kecil. Sebab kita tak boleh nak bergerak ke depan cuma dengan satu pihak saja yang membuat kerja kan. Kita perlu work together as a team. Okay? Betul. Betul tak? Kena berkolaborasi, adakan perbincangan. Okay? Teamwork itu penting. Sebab kerajaan juga perlukan sokongan dari institusi kewangan untuk memastikan perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana ini dapat bergerak ke hadapan. Ya? Kerajaan akan datang melalui, kalau untuk SJPP ialah melalui jaminan itulah. Tapi institusi kewangan diminta untuk memberi sokongan terhadap inisiatif-inisiatif yang telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Jadi saya amat berharaplah institusi kewangan dan agensi-agensi yang tertentu ini dapat memberi sokongan yang penuh sepanjang program semarak niaga ini. SJPP sendiri tidak dapat melakukan apa-apa. Kami perlukan bantuan-bantuan, sokongan dari pihak-pihak tersebut. Bila Puan bangkitkan tentang perkara ini Puan, apakah sebelum ini ataupun selama ini ada masalah yang Syakawi? Tambah saya, itu dia dah timbul semula. Jadi ini masalah yang selalu kita hadapi sebenarnya Puan. Saya tak dengar tadi, minta maaf sekali. Okey, di penghujung inilah tadi Puan menyebut tentang kolaborasi yang kukuh lah di antara SJPP dan juga institusi kewangan, dan seruan yang dibuat oleh Puan sendiri mengharapkan bahawa institusi kewangan dan juga agensi-agensi yang terlibat ini akan dapat memberikan satu kerjasama yang kukuh untuk menjayakan semarak niaga keluarga Malaysia. Apakah sebelum ini SJPP menghadapi masalah sebenarnya dengan institusi kewangan dan juga agensi-agensi lain? Okey. Secara amnya boleh dikatakan keseluruhan institusi kewangan ini memberi kerjasama. Tapi jika Syakawi dapat lihat pada pagi ini,
kami ada memberi penghargaan kepada institusi kewangan yang memberi sokongan yang padu kepada kami. So kami ada top performance award. Jadi pada kami berharap institusi kewangan yang tidak agak aktif dalam memberi pembiayaan kepada PKS ini dapat mengaktifkanlah pemberian pembiayaan ini. Sebab mungkin ada segelintir institusi kewangan yang tidak begitu aktif lah dalam memberi pembiayaan. Kalau dibandingkan dengan institusi kewangan yang telah menerima penghargaan pagi ini. Jadi kami harapan saya adalah supaya mereka memberi sokongan yang lebih lah kepada usaha-usaha kerajaan ini. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Juanita Rosmini Abdul kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan ini bukan kali pertama dan terakhir sebenarnya Puan kerana kita juga ingin mengikuti kemajuan dan juga perkembangan semarak niaga keluarga Malaysia ini dari masa ke semasa, dan saya percaya inilah satu lagi langkah yang begitu berkesan. Kita harapkan satu lagi bantuan yang cuba dilakukan oleh kerajaan dalam usaha untuk menghidupkan semula ataupun menghidupkan kembali golongan peniaga-peniaga ataupun usahawan PKS, makro dan juga syarikat-syarikat public listed companies yang mungkin menghadapi masalah. Dan kita harapan murni yang telah pun dilakukan oleh kerajaan ini akan disambut dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Puan Juanita kerana sudi bersama kami, dan terima kasih kepada anda yang memberikan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan seperti yang kami janjikan selalu kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.